الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Makasih pada tuan pengerusi majlis yang berbahagia, Tuan Imam, Tuan Bilal, Al-Jatan Kuasa Surau Al-Hijrah, dan seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita dapat bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam karnival cinta Rasul. Kita nak mencintai Nabi, kita nak kena tunjukkan bukti. Tak cukup kita kata kita cinta Nabi tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan kita cinta Nabi. Maka malam ni sekurang-kurang dan tuan-tuan, bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan ini merupakan salah satu cara untuk kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan rahmat Allah, tajuk kita malam ini sebagaimana yang diberikan kepada saya, bagaimana mempertahankan sunnah dalam suasana fitnah akhir zaman. Ada dua benda di situ. Tajuk panjang, ya. Tajuk panjang biasanya dia pendek, ya. Sunnah zaman fitnah. Cukup lah. Dia tajuk ni nak kena catchy sebenarnya. Dia kena pendek. Sunnah zaman fitnah. Hak tadi itu penghuraian dia. Bagaimana mempertahankan sunnah pada zaman fitnah akhir zaman. Itu panjang. Jadi saya ringkaskan tajuk itu jadi pendek. Sunnah zaman fitnah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum saya nak mengupas tajuk ini, ingin saya war-warkan juga bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, boleh hantarkan soalan anda ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan, sama ada soalan yang berkaitan dengan tajuk ataupun yang di luar tajuk pun tak apa, asalkan berkaitan dengan agama. Siapa-siapa yang ada soalan, boleh ajukan soalan anda melalui talian 019 324 1364. Talian dibuka sekarang. Saya dah boleh hantar soalan, insyaAllah. Kalau saya tengok masuk nanti soalan, saya akan respon terus insyaAllah. Sebab saya tak nak syok sendiri. Kadang-kadang ustaz ni dia syok sendiri, dia cerita apa dia nak cerita. Mungkin juga audience dia ada satu benda yang dia nak tahu, tapi tak disebut oleh ustaz. Jadi saya bagi ruang pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada satu kemusykilan atau ada benda yang nak tanya, maka boleh ajukan soalan, insya-Allah kita boleh bincang. Setakat mana yang saya tahu saya jawablah. Kalau saya tak tahu saya tak jawab. Dua tu je. Dan yang penting soalan tuan-tuan saya akan baca. Setiap soalan yang masuk saya akan baca. Tapi jawab, tengok
Kalau boleh jawab, jawablah. Tak boleh jawab, dah baca dah. Sereda. Kan? Sebab ilmu Allah ni sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Tak tercapai kita. Hak kita ada tu sikit-sikit sangat, tuan-tuan. Sikit sangat-sangat. Sebab itu kita tidak layak untuk rasa besar diri, rasa sombong. Tak layak langsung-langsung. Sebab itu tanda orang mengaji ni, lagi dia mengaji, orang kata resam padi, lagi dia rasa rendah diri. Itu betul. Tapi kalau dia mengaji sikit, dia rasa mendada kan. Oh, dia macam lalang, pemah nampak kan. Itu masalah. Itu mana orang jahil. Macam saya teringat sahabat saya, dia cerita, adalah seorang ni semangat nak melakukan perubahan. Ni nak berubah ni, nak mengamalkan sunnah ni. Baguslah Pak Ustaz duk belajar ni. Dia belajar Quran. Antara poin penting nak belajar ni, benda yang penting Quran lah. Dia belajar Quran. Lepas belajar, dia pergi salat. Bila salat tu dalam jemaah, dengar Cik Imam baca, tak betul. Tak betul. Dia mufaraqah. Dan dia beritahu, nak cari Tok Imam, biarlah cari yang betul. Ni baca pun tak betul. Kan, dia komplain. Saya tanya kawan saya tu, anak murid hang ni hebat ni. Kan? Hebat komplainnya tu. Dia belajar kat mana dah Quran kepada kamu ni? Dia, kawan saya pun sebut, dia tu baru Iqra 5. Baru Iqra 5 makna baru daripada awal. Tapi semangat tu lebih daripada hak ngaji. Ni masalah. Dia rasa dia pandai. Baru mengaji sikit dia rasa dia pandai. Bukan dia rasa tawaduk tak. Sedangkan dia tak tahu kutu baca macam mana. Dia tak tahu qiraat, dia tak tahu semua. Dia kata tak betul. Lain sikit daripada hak dia belajar, kira tak betul. Kira tak. Macam kita tengok orang buat satu amalan pelik daripada hak kita. Kita pergi Mekah tengok, lain sikit. Apa tu imam ni tak baca bismillah ni? Apa dia ni? Pasal apa tak baca bismillah ni? Sedangkan bismillah tu wajib. Mufaraqah tu no, mufaraqah di Masjid Haram, di Mekah. Mekah tu Mukarramah, di depan Kaabah. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Sedangkan dia mengaji tak habis lagi. Hak tak baca bismillah ataupun hak tak baca bismillah ni mazhab Hanafi. Hak baca bismillah pelan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i yang baca bismillah kuat. Jadi benda itu masih lagi dalam semuanya merupakan sunnah. Kita tak boleh kata ini sunnah, hak lain tak sunnah dah. Keempat-empat mazhab ini semuanya sunnah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak pertahankan sunnah, yang pertama sekali kena faham apa itu sunnah. Itu yang pertama. Ini sunnah pun tak faham. Macam mana nak pertahankan sunnah? Apa itu sunnah Nabi SAW? Tuan Allah rahmati Allah Ta'ala sekalian. Sunnah itu ma usnida ila rasul min qaulin au fi'lin au taqrir. Sunnah itu sesuatu yang bersumberkan Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, yang datang dari Nabi SAW, sama ada min qaulin au fi'lin au taqrir, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun persetujuan atau pengakuan Nabi SAW. Itu nama dia sunnah. Jadi kena faham, kena belajar apa itu perkataan Nabi, apa yang Nabi bagi tahu kepada kita untuk kita ikuti, apa yang Nabi habaq kat kita. Tuan-tuan, dia tak akan datang menggolek kepada kita kalau kita tidak gali, kalau kita tidak kaji, kalau kita tak cuba fahami melalui ilmu yang kita pelajari. Maka dengan sebab itu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW, ilmu. Itu nombor satu. Nak faham apa kata-kata Nabi, nak faham apa itu perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi apa tuan-tuan? Banyak. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu macam kamu tengok aku solat. Nabi kata. Jadi kita nak kena solat cara Nabi ajar pada kita. Yang ada dalam 4 mazhab, itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Benda khilaf biasa.
Memang itu satu keluasan pada kita kalau khilaf. Sahabat Nabi pun khilaf, tuan-tuan. Sahabat Nabi pun khilaf. Sebab tu kita heran, ni mazhab ni macam ni, mazhab ni macam ni. Habis bilang tadi beza. Itu satu keluasan kepada kita, rahmat kepada kita. Bukan makna bercanggah dengan sunnah, tidak. Sebab empat mazhab ini semua ambil daripada sunnah Nabi SAW. Cuma dengan tafsiran yang pelbagai. Tafsiran itu diterima belakang. Macam zaman Nabi, contoh berlaku juga penafsiran yang berbeza. Satu kali itu lepas peperangan Khandaq. Lepas perang Khandaq ni perang Paring kan? Perang Khandaq. Ataupun disebut sebagai perang Ahzab. Perang Ahzab. Jadi lepas daripada itu, dah selesai dah, musyrikin dah balik dah. Maka Nabi pun nak letak senjata. Jibril alaihi salam datang beritahu, ya Muhammad takkan letak senjata dah, malaikat ada lagi. Weh, nak lawan masa apa pula? Baru teringat, Yahudi. Yahudi yang melakukan pengkhianatan, Yahudi yang bersekongkol dengan musyrikin. Lalu Nabi SAW pun sebut kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan salah seorang daripada kamu salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Sahabat pun pergi. Dalam perjalanan, tuan-tuan, masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, para sahabat berbincang, masuk waktu jom solat dulu. Sebagai sahabat kata, oh kamu dengar tak tadi Nabi kata apa? Nabi kata jangan solat asar kecuali di mana? No, di perkampungan Bani Quraizah. Kita tak sampai lagi, jom kita teruskan perjalanan. Sahabat dia kata, tak, betul lah Nabi sebut macam tu. Nabi kata solat di perkampungan Bani Quraizah, tapi Nabi sebut itu supaya kita bersegera cepat sampai. Tapi sekarang dah masuk waktu, solat dululah. Kata solat awal waktu itu yang paling utama. Hak sebahagian sahabat kata, tak, kami kok mana pun Nabi sebut macam tu lah. Nabi kata di perkampungan Bani Quraizah, di perkampungan Bani Quraizah kami takkan solat di sini. Berpecah sahabat, tentu sebahagian solat di pertengahan jalan, sebahagian teruskan perjalanan solat di perkampungan Bani Quraizah. Tentu khilaf di kalangan sahabat. Refer kepada Nabi SAW. Bila rujuk pada Nabi, agak-agak Nabi terima hak mana? Hak solat tengah jalan kah? Hak solat di perkampungan Bani Quraizah? Mana satu Nabi terima? Nabi terima dua-dua. Pasal apa? Pasal dua-dua solat. Hak Nabi tak terima kalau tak solat. Tu bincang cukup pinggir apa solat dah. Tu tak boleh terima. Macam orang gaduh 8-20 tarawih kan, 8-20. Hak gaduh tu dia sembahyang 2 rakaat kan? Lepas 2 rakaat dia bersembang keluar. Aku kata 8 sunnah. Sunnah apa? Malas 20 apa betul? Duk lawan tu. Sedangkan depa kadang mayang kadang tak. Mayang fardu pun kadang tak cukup. Jadi tuan-tuan, duk gaduh apa benda yang melibatkan khilaf yang memberi keluasan kepada kita. Jadi orang yang faham sunnah, tuan-tuan, dia tak bermasa muka sama-sama dia kerana benda-benda kecil macam tu. Ni kadang-kadang soal takhir saja, soal baca Yasin malam Jumaat saja, soal tahlil saja, dah bergaduh, bermasa muka, tak bertegur siapa. Orang macam ni tidak faham sunnah Nabi SAW, yang akhirnya tidak ada kasih sayang yang sepatutnya dibina di kalangan mereka. Sebab itu tuan-tuan kena faham sunnah Nabi ni melalui ilmu. Pengakuan Nabi, contoh apa pengakuan Nabi? Persetujuan Nabi. Nabi tak buat, tapi Nabi setuju. Nabi tak larang sahabat, kira Nabi mengaku boleh. Itu sunnah juga. Seorang yang datang lewat solat subuh, dia solat subuh dengan Nabi, selesai solat subuh, dia pun lepas subuh dia bangkit naik tunai lagi 2 rakaat solat. Nabi pun tengok, dia sembahyang apa? Kan lepas subuh dah tak ada kan? Tak ada solat sunat, tak ada solat subuh. Dia solat apa? Lepas subuh. Ada satu tempat tu saya pergi, tuan-tuan, satu surau tu lah, bukan di sini, Blok KL. KJK sebut kat saya, Ustaz, kami ni ada 4-5 orang, tak tahu nak nasihat macam mana. Saya tahu siapa?
Depa main surau ni TikTok 5 waktu tak nak tinggal, tapi mengaji tak menaduk. Tolak-tolak meja ni kira lari. Baik kuliah subuh, baik kuliah maghrib, buatlah kuliah apa, depa tak kandung. Kuliah ni subuh ni lepas doa panjang apa semua, amin. Tengok tolak ni. Nak start kuliah subuh, nak kuliah subuh, depa akan balik. Sebelum balik, depa sempat sembahyang takbir subuh dulu 2 rakaat. Dia cerdik kata cerdik. Cerdik tak? Cerdik. Ada tak takbir subuh? Ada. Mana ada takbir subuh? Tak ada. Tapi oleh kerana tak ngaji, daripada ingat betul tindakan mereka tu. Jadi maknanya kenapa? Laki-laki ni solat lepas subuh, Nabi tunggu, Nabi tengok dia selesai solat. Lepas dia selesai solat, Nabi pun tanya, "As-salat subhi marratain?" Apakah solat subuh 2 kali? Solat subuh 2 kali ke? Jadi telah, ya Rasulullah, dah. Betul. Aku sebenarnya tak pernah tinggal solat qabla subuh, tapi tadi aku tak sempat. Kalau kabur sangat hujan gede-gede, tak sempat. Mari-mari sebelum subuh dah. Jadi aku qadha balik tadi ni tak sempat. Betul. Qadha jenis orang tengah tinggal kita, bukannya kita jarang buat. Tak qadha apa? Sunat. Dia ni tak nak tinggal. Bila tinggal itu rasa satu macam, rasa macam tak senang duduk, dia qadha. Nabi SAW tidak melarangnya. Nabi senyap dia. Bila Nabi senyap itu tanda dia, itu juga sunnah. Dia panggil sunnah taqririyah. Dia nak bergaduh dengan siapa? Saya pergi ke satu tempat, kata bergaduh ada surau. Bergaduh dengan siapa? Nak sembahyang qabliyah maghrib ke tidak? Qabliyah maghrib nak solat ke tak? Sebagian kata solat, sebagian kata sunnah, sebagian kata bid'ah. Tuan-tuan, benar ni adalah hadis, cuma Nabi tak buat, sahabat buat. Hadis yang sahih, kunna nusalli rak'atain ba'da ghurubi syams wa ra'ana Rasulullah wa lam ya'murna wa la yanhana. Kami solat 2 rakaat lepas terbenam matahari. Mana maksud matahari itu terbenam maghrib 2 rakaat. Mana sebelum maghrib Nabi tengok kami solat, Nabi tak kata apa, suruh pun tak, larang pun tak. Jadi solat je lah. Siapa tak mau solat? Oh, Nabi tak buat, aku tak mau. Tak apa, tak payah solat. Orang nak solat, silakan, apa masalah? Tidak ada masalah. Kan? Jadi hak masalah itu apa? Orang tak ada ilmu. Hak ni ada bergaduh. Macam mana tuan-tuan nak mempertahankan sunnah sedangkan dia tidak memahami sunnah Nabi SAW? Tambah-tambah dalam suasana akhir zaman ini, suasana fitnah, suasana yang macam-macam berlaku pada hari ini. Kemungkaran senang berlaku, di hujung jari kemungkaran berlaku. Murtad berlaku dengan begitu mudah. Macamlah hadis Nabi sebut, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan datang satu zaman, paginya beriman, petangnya kufur. Petangnya beriman pula, pagi esok pula kufur. Tentu. So, kena ada ilmu penting sangat. Dalam mempertahankan sunnah Nabi ni, kena faham betul-betul sunnah Nabi. Dan kalau kita buat ibadat pun, kita rasa tenang. Maka bila kita faham sunnah Nabi, tenang. Kalau tidak, tak tenang. Saya baru ni, bulan 12 baru ni, saya pergi umrah. Masa saya duduk depan Masjid Haram tu, waktu asar, tunggu nak solat asar, sebelah saya orang Arab Mesir. Jadi kesempatan sembang sikit, ta'aruf kan. Jadi sembang tu dia heran, dia kata, "Anta ta'mal guna hang kerja sini ke?" Saya kata, "Tak, awaknya dah belajar guna Arab." Saya kata, "Saya belajar dekat negara Arab." "Hang belajar apa?" "Ulum syar'iyyah." Belajar agama. Hang belajar agama okey tak? Saya apa punya soalan? Agama okey tak? Saya kata, okey lah awaknya. Tak lah ni kerja apa? Dia tanya apa? Saya kata kerja mengajar ni kan. Kerja mengajar. Mengajar apa? Lah, dah kaji agama, mengajar agama. Takkan nak mengajar geografi. Ya, hang tanya banyak sangat. Pasal apa? Saya tanya dia. Banyak sangat soalan ni. Soalan peribadi lah. Kita kata banyak sangat. Pasal apa? Dia kata, tak lagu ni, aku ada soalan sebenarnya, soalan berkaitan dengan agama. Aku nak tanya, takut silap orang. Okey, saya tanya apa dia? Soalan apa? Tak nak tanya lah. Aku baru ni, daripada Mesir baru ni, aku nak datang umrah, nak datang ni. Aku botak kepala. Licin lah. Aku bermain, naik ke terbang mari umrah, bawa terus masuk Mekah. Tawaf, sa'i, apa semua nak tahlul. Ambil gunting perak tak keluar rambut. Botak.
beritahu, yang dah buat silap member dah. Pasal apa silap? Pasal apa? Dah tahu nak main buat umrah, pasal apa dibotak dulu? Patut dok tahu buat umrah, jangan botak lagi, main botak di sini. Tapi oleh kerana hang dah buat silap, hang botak dulu. Jadi hang tak boleh tahlul, hang kena tumbuh rambut dulu baru tahlul. Dia betul daripada member. Oh, bagusnya betul. Saya kata kat dia lagu ni lah, saya kata pandangan kawan kamu itu tak tahu. Sebab saya tengok dia punya satu macam muka pun nampak serabut, tuan-tuan. Orang yang tak tenang kita nampak serabut. Saya kata gini, umrah kamu sah. Orang botak ni cukup syarat ni. Dia buat syarat tahlul tu dah cukup, hang buat tu dah cukup, dah sah lah, tak ada masalah lah. Dia terkejut. Betul ya sah lah? Saya kata sah. Tak, betul ni sah ni? Tak berarti bahasa lah. Orang kata sah-sah lah. Tuan-tuan, dia terus sujud. Sujud mana? Sujud syukur. Dia sujud. Dia bangun daripada sujud, air mata dia mengalir, dia menangis. Saya tanya dia, "Lish tabki? Limadha anta tabki?" Pasal apa hang menangis? Sebab duk tak duk menangis pasal apa? Dia kata, "Sebenarnya aku susah hati. Aku sangat susah hati. Berapa hari susah hati? Aku bukan orang senang. Aku nak main umrah bukan senang. Kumpul duit himpun. Mai buat umrah dengan harapan ibadat aku sempurna, ibadat aku diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi bila mana kawanku tu kata lagu tu, aku pun jadi confused. Apakah aku diterima? Aku pula pakai baju, dia pakai baju jubah tu. Jadi kalau aku tak tahlul dah, aku banyak mana aku nak bayar macam mana? Aku serabut, dia kata. Muka dia pun nampak berkerut. Tapi Alhamdulillah, aku syukur sangat pada petang ni Allah pertemukan aku dengan kamu. Terima kasih banyak. Dia rasa macam satu bebanan dalam diri dia dah hilang. Tuan-tuan, benda mudah je, ilmu je. Walaupun kita nampak benda tu remeh, tapi kalau tidak ada ilmu, yang remeh tu pun jadi besar. Jadi sabut. Berapa ramai kita jumpa kena pakcik-pakcik balik umrah ada pun. Pakcik risaulah. Dah pakcik macam mana? Tak bayang. Macam mana? Saya tanya ada pasal apa pakcik? Baru ni di Mekah pakcik basuh tangan pakai sabun. Tu jadi masalah. Saya tahu ada maksud pakai pakai sabun basuh tangan. Dah lah berwangian. Dan rupanya tak faham ni. Tak faham. Memang ada tak faham dan kadang-kadang memang disalahfahamkan. Saya ingat tahun lepas saya pergi juga umrah. Saya masuk dalam satu jemaah. Kemudian saya pergi tanah pergi buat ada rakaman di Mekah Madinah di Jeddah. Rakaman sana, jadi kita tak ada jemaah masuk orang lah kan. Adalah mutawif apa yang dalam jemaah tersebut, orang Indonesia mutawif. Dia pun pakai ihram semua. Saya duduk situ sekali dengar dia bagi ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang berada dalam ihram ya. Jadi kena jaga pantang larangnya, enggak bisa melakukan perkara yang boleh menyebabkan kena dah. Okey. Antaranya enggak bisa berwangi-wangian. Jangan berwangi-wangian, nanti kena dah. Oleh itu saya mau ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau makan ya jangan makan beras wangi ya, nanti berwangi-wangian. Saya kata mahu ni. Makan pun tak boleh beras wangi, tinggal berwangi. Kalau dibasuhi tangannya itu jangan gunakan sabun, karena sabun itu wangi, jadi dikira berwangian. Dia patut orang nak risau. Banyak sangat betul-betul macam tu. Sedangkan tuan-tuan, kita basuh tangan adakah untuk berwangian atau nak membersihkan? Kenapa? Litatghib atau litanzif? Mana satu? Litanzif atau litatghib? Yang mana? Orang tanya Arab, jawab Melayu. Litanzif itu maknanya untuk bersih, bukan litatghib untuk berwangian. Tangan kita ni kalau kena minyak bas dah mana tahu kan, hitam apa semua ni, setakat basuh ngayak tak boleh. Kena bila sabun, nak cari sabun tak wangi dah. Tak ada sama sekali. Sabun cak kapak pun wangi. Tahu sabun cak kapak? Tahu? Sabun cak kapak warna apa? Hijau lagi? Kuning tahu. Walaupun lama tak guna tu macam mana ada tuan-tuan? Kita bukan tujuan nak berwangian. Kita nak basuh tangan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kadang duk risau, dah balik Malaysia duk risau lagi.
Ucap dia apa tuan-tuan? Ibadat pun tak tenang. Bahasa apa? Bahasa ilmu. Bahasa ilmu. Tambah-tambah di akhir zaman ni yang kadang-kadang ilmu orang ambil daripada mana? Ambil daripada internet, ambil daripada WhatsApp. Mau tak fitnah lagu tu? Memang fitnah. Bagi saya ini zaman fitnah yang sangat besar ni. Sila sebarkan, ini maklumat penting sebarkan, ini hari Nabi sebarkan, kita pun sebarkan, sedangkan palsu. Sedangkan palsu. Tuan-tuan pernah dengar satu kisah? Saya nak cerita tentang Nabi SAW lepas wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia nak hidupkan sunnah Nabi. Dia buat semua sunnah Nabi. Lalu dia bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, anak dia lah, kan? Aisyah, ada tak lagi sunnah Nabi yang tak buat lagi? Dia kata ayah buat belakang dah, tapi ada satu lagi ayah tak buat. Apa dia? Ayah di pasar Madinah tu ada seorang orang Yahudi buta, pengemis, tak sedekah, ya? Tapi dia kutuk Nabi. Masa Nabi hidup dulu ni, Nabi jumpa dia, Nabi akan bagi makan. Nabi suap dia makan. Sayyidina Abu Bakar bila dengar macam tu, dia pun nak hidup ke sunnah Nabi. Dia pergi cari lah. Dekat pasar, jumpa Yahudi tersebut. Yahudi tu buta, miskin, pengemis, ya? Tapi hentak Nabi nombor satu. Sayyidina Abu Bakar pun pergilah ambil makanan, suap dia sebab nak hidup ke sunnah Nabi. Suap makanan kepada Yahudi ni. Yahudi ni tanya, who are you? Tak cakap okey lah, kan? Man anta, siapa kamu? Sayyidina Abu Bakar pun kata, aku orang yang suap kamu sebelum ni lah. Dia kata, lah, no. Walaupun aku tak nampak, tapi aku tahu beza ya. Kamu bukan yang suap aku sebelum ini. Yang suap aku sebelum ini, aku dapat rasa kelembutannya. Masa dia nak suap tu, dia pastikan makanan itu lembut terlebih dahulu. Bila makan telah tu lega, senang ya telah. Hang ni suap macam tu je, beza. Bila dengar macam tu, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar sedih, teringat Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, betul, aku bukanlah orang yang suap kamu sebelum itu. Tapi orang yang suap kamu sebelum ini, orang yang kamu kutuk dia hari. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Yang kamu kutuk, yang kamu hina dia, dialah yang suap kamu sebenarnya selama ini. Walaupun kamu kutuk dia. Aku ni pun suap kamu ni sebab nak hidup ke sunnah dia. Kau tidak, aku tak kelampak nak suap kan? Itu bahasa kampung kan? Akhirnya Yahudi ni dah rasa bersalah tak? Kan setelah mengetahui Nabi lah yang suap dia, tuan-tuan, akhirnya Yahudi ni mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan dengar tak cerita ni? Pernah dah? Pernah? Cerita ni cerita palsu. Kita sebar selama. Tuan-tuan tengok banyak, tuan-tuan tengok buka e-fatwa sudah. Malaysia ada e-fatwa. Ya, buka e-fatwa. Sumber Arab banyak. Nak kita kota haji nak baca Arab, ambil hak Melayu. E-fatwa. Tuan-tuan buka. Ya, dia sebut. Orang tanya kalau soalan tu, dia sebut. Kami cari sumber, tak ada. Tapi masyhur, ya masyhur, tapi tak ada. Sumber dia tak ada. Tapi kalau diteliti balik, teliti, rupanya ada masalah kat cerita. Masalah kat mana tak? Tuan-tuan dapat cerita ni masalah kat mana? Ha? Masalah kat mana? Tak dapat. Tak dapat masalah. Nampak okey je. Nampak okey. Masalah dia dekat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menipu. Nampak tak cerita ni? Kamu siapa? Aku orang yang suap kamu sebelum ni lah. Menipunya Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ni menipu kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menipu kan? Satu pembohongan dalam cerita itu. Dia masuk haleluya, masih sikit kita tak perasan. Kita nampak happy ending last kali tu. Dia ucap dua kali syahadah, seronok kita kan. Tapi rupanya dalam cerita-cerita yang seronok itu masuk sikit. Masuk cerita pasal apa? Ni, masuk tentang pembohongan yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar boleh bohong kita, lagi boleh nampak? Ui, berat. Banyak hal macam tu. Jadi macam mana nak pertahan sunnah sedangkan kita tak faham sunnah?
Kita terima apa belaka yang sampai dalam WhatsApp, sampai berasa, terima semua. Sampai ada orang sebut kata, Ustaz kami tak main kuliah, tak pada saya. Sebab kami nak ilmu, Google ya, tak masalah. Dia ingat semua maklumat itu betul kan? Banyak yang tak betul. Betul Quran kata dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Selidik dulu, mengaji dulu, cek dulu. Nak mengaji, nak cek macam mana, nak sihir macam mana? Ni lah kuliah ilmu. Nak mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, sunnah Nabi dirobek-robekkan dengan fitnah yang dilemparkan kepada Nabi dalam bentuk yang moden sekarang ini. Orang Islam sendiri fitnah Nabi. Orang Islam sendiri sebar hadis-hadis yang tak betul dan sebagainya, dan misbah dekat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, aku tak tahu ngaji ya, itu dia punya kunci dah. Jangan abang tak tahu saya, tak boleh. Maknanya di situ ni yang kita akhir zaman ni banyak benda-benda macam tu pula. Tuan-tuan rahmat Allah, ada soalan nak masuk, jadi saya terima soalan dulu. Salam Ustaz, jika seorang itu ada masalah air mazi kerap keluar, air mazi kerap keluar tu siapa? Duk teringat apa selalu ni? Atau kecing tak tos. Kecing tak tos ni kecing tak lawat, duk keluar selalu. Boleh tak sembahyang jamak takdim atau takhir dua fardu dalam satu air salat, air sembahyang? Baik. Jadi bagi orang yang masalah tersebut, dia sembahyang satu waktu, satu wuduk. Ya. Masa waktu lain pula nanti dia basuh, dia basuh, dia ambil wuduk, dia solat pula. Sunat dalam solat, wajib satu waktu tu ya. Lepas tu masuk waktu lain macam tu dia. Solat jamak ni dia solat dua dalam satu waktu, so tak ada masalah lah. Boleh dilaksanakan, tidak ada masalah. Tapi lepas pada tu masuk waktu lain pula nanti dia nak kena pergi bersih balik, dia nak kena buat apa? Nak kena ni balik lah. Baik. Kenapa ustaz-ustaz sekarang sudah tidak lagi guna kitab-kitab turas untuk mengajar di surau masjid seperti ulama terdahulu? Baik. Dia nak guna kitab turas ini, tengok kepada audiens tu lah. Macam juga bila orang tanya Sayyidina Ali, sebab zaman Sayyidina Ali kan zaman fitnah kan. Pasal apa ni zaman fitnah ni, pasal apa zaman kamu, zaman sebelum ni tak berlaku pun. Sayyidina Ali kata zaman Nabi memang tak berlaku, sebab waktu tu pendokong-pendokong Nabi orang seperti aku. Zaman sekarang ni kan, zaman sekarang ni tidak ada lagi orang yang seperti itu. Maknanya di situ kita tengok kitab turas memang elok untuk kita baca, memang elok. Kalau boleh kita buka kitab tersebut, tetapi secara umum tak semua yang boleh. Ada orang jauhi pun tak boleh baca kitab pun lah. Jauhi pun tak boleh. Merata alif bata main dengar apa dia baca apa ni, dah boleh lari betul dah. Maka dengan sebab itu kita kena bezakan. Ada kelas umumi, kelas yang umum, ada yang kelas khusus. Kelas khusus dia akan buka macam-macam kitab. Bukan sekadar kitab turas, kita Arab turas kalau boleh. Kita Arab, bukan kitab Melayu kan. Kita Arab. Lebih tepat dia sub maknanya. Lebih kita feel, kita rasa, kita mengajar musyarak. Tapi orang sekarang berbeza kalau guru buat kitab, anak murid mendengar saja. Kan? Sebab apa? Sebab anak murid lebih pandai daripada guru. Dia masuk dalam komputer, kan? Jadi dunia itu berubah. Bagi saya tak ada masalah. Nak guna kitab turas pun tak apa, tak guna pun tak apa. Tengok kepada audiens, tengok pada sasaran. Kalau mungkin umum, mungkin orang yang jarang mengaji, tentu dia tak lebih. Sebab itu dakwah ni ada pelbagai kepelbagaian. Tak ada masalah. Di mana pun tak apa. Cuma kalau pengajian khusus, di situ mungkinlah akan diguna kitab-kitab tersebut. Benarkah ilmu sifat 20 daripada falsafah Yunani? Siapakah Imam Syair dan Imam Turdi? Tak habis lagi. Kadang-kadang zaman sekarang ni orang dah berbalak soal-soal apa? Soal-soal metodologi, soal metod. Baik asal Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Baik tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Orang dah bergaduh ni zaman sekarang ni, zaman fitnah ni, kata zaman fitnah. Bergaduh, ni betul, ni tak betul, ini mujassimah, ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Bergaduh sangat. Tuan-tuan,
Saya nampak tujuan kita nak kenal Allah. Itu semua metodologi. Tak kisah metodologi apa pun, Yunan kata Yunan, kata falsafah kata falsafah, dia boleh buat kita kenal Allah dah. Boleh bawa kita kenal Allah, silakan. Dan jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Itu je. Gunalah apa metodologi sekalipun. Kalau zaman nanti penuh Arab Badui ditanya tentang Allah, metode dia sebenarnya. Metode al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Tai unta menunjukkan adanya unta. Dia pengamalan unta. Nampak yang tu je lah. Kan? Tai unta mana ada unta. Wa atharul aqdam yadullu 'ala al-masir. Nampak tak bekas tapak kaki mana ada orang jalan. Dia tak ada bekas tapak kaki, tiba-tiba orang tak ada hak. Kan? As-sama' ghatu abraj. Langit yang memiliki buruj-buruj, planet-planet, bintang-bintang yang bergemalangan, bumi yang hebat, takkan tidak menunjukkan Al-Latiful Khabir yang maha perkasa, yang maha lembut, yang maha mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Metodologi dia melihat kebenaran alam ini, dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada bergaduh lagi. Duk bergaduh soal metode. Bila orang habis tak? Sebab tu saya nampak bahawa tak selesai duk bergaduh soal metodologi ini. Kita nak pergi Kuala Lumpur, nak ambil Max ke nak ambil jalan biasa? Atau nak ambil Lebuh Raya, apa nama jalan Plus? Nak ambil Max sampai Plus? Ambil lah apa pun, asalkan sampai sudah, jangan tak sampai. Jadi maknanya di situ, bagi saya tak kisahlah apa juga metode asalkan ianya memang ada sunnah wal jamaah, maka kita nak kenal Allah Ta'ala tidak ada masalah. Yang penting jangan menyamakan Allah dengan besar. Kalau bergaduh sampai bila tak habis. Ustaz, dalam kuliah muslimat ada ustaz yang mengajar mengatakan tidak batal wudu bila tersentuh isteri tak sengaja. Boleh ustaz tolong jelaskan, kerana ramai muslimat dan memandang serok terhadap beliau sehingga tidak dibenarkan mengajar lagi. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan empat mazhab? Oh, itu dia. Ni apa kif ni? Tuan-tuan, perkara bersentuh antara laki-laki dan perempuan termasuk suami isteri cara tidak berlapis kulit dengan kulit, ulama berbeza pandangan dia suruh hukumnya. Al-Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i menyatakan batal itu, baik sengaja baik tak sengaja, sentuh saja batal, kecuali dalam darurat macam bukan tawaf darurat. Itu kalau orang sentuh kita tak batal, kita tersentuh, tapi kita pergi perang sentuh orang tu batal kan. Tapi lah keadaan biasa dalam mazhab Syafi'i, bersentuh kulit dengan kulit, laki-laki perempuan, maka batal wudu, sengaja atau tak sengaja. Mazhab Hanafi, sebab dia dalil dia aula mastumun nisa aja, apabila menyentuh wanita. Menyentuh tu Imam Syafi'i kata sentuh lah, sentuh lah, sentuh. La masa tu sentuh. Imam Hanafi kata tak, mazhab Hanafi kata tak. La masa dalam Quran tu maksud dia jima', kinayah kepada jima'. Sentuh tak batal, jima' batal. Jadi dalam mazhab Hanafi sentuh, bersentuh sengaja tak sengaja tidak batal. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki tuan-tuan, bersentuh syahwat batal, sentuh tak syahwat tak batal. Ni semua ahli sunnah belakang ni. Ni semua ahli sunnah belakang. Boleh kita kata, oh mazhab Maliki tak betul, oh hang sabar. Boleh kita kata mazhab Hanafi tak betul, hang sabar. Boleh kita kata mazhab Syafi'i tak betul, siapa minta? Betul belakang. Ini di mana perkara-perkara khilaf. Weh, aku duduk ngaji lama dah, batal bayar, tak apa, kita pakai hak mana kita mengaji. Gitulah. Kita duduk ngaji kata batal, kita pakai kat tu. Yang pentingnya kita pakai atas apa yang kita belajar, yang kita puas hati, yang kita yakin. Walaupun ada pandangan lain, aku rasa tak apa nak tenteram dengan pandangan tadi. Tak apa, saya pakai tu, pakai pandangan mazhab Syafi'i yang kata batal. Selesai masalah. Weh, kalau tu kata tak batal, kita jangan salah dia. Bukan dia kata, dia merefer kepada pandangan mazhab Maliki ni tuan. Jadi kalau kita kata dia salah,
Mana kita menyalahkan Imam Malik. Siapa kita? Cumanya pandangan saya lah, seeloknya ustaz tu dia kena terang dari perhabis kan? Jangan terang satu pandangan je. Kau nampak tambah-tambah pandangan baru dia bawa. Kalau pandangan sedia ada tak apa dah. Kalau kita pegang masa Syafi'i hidup pegang sedia ada tak apa. Lemai pandangan baru hak orang tak dengar lagi, kena habang pandangan seterusnya, khilaf seterusnya, baru tak timbul konfus. Itu saya kan. Baik. Patutkah perdebatan ilmiah dibuat secara terbuka di hadapan orang awam dan disebarkan di media sosial? Tentu kadang-kadang kita tengok perdebatan itu dia tidak memberi kebaikan dah. Masing-masing nak tunjuk aku hero. Kadang-kadang orang awam dia tak faham apa dia. Main dengan istilah-istilah pening kepala tak faham apa. Lagi dia tengok siapa pada cakap. Lagi dia tengok siapa nampak kemas lagi, kemas luaran. Dia sendiri tak tahu isi poin penting, dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi saya nampak bahawa kadang-kadang benda-benda yang boleh menimbulkan polemik elok secara khusus melibatkan orang ahlinya saja. Macam kita lah, doktor-doktor bedah, dia buat bincang cara nak bedah, teknik bedah kan. Mari bincang pada kita nak apa dia ni guna yang guna. Kita alat pun kita tak kenal. Dia sebut stetoskop. Mana satu stetoskop lah? Tak tahu. Yang kita tahu mikroskop, tahu lah. Takkan doktor guna mikroskop, tapi dia cerita tu nampak menarik, nampak hebat. Tapi kita tak tahu istilah yang digunakan pasal endogram. Ya kita tahu kilogram. Ni endogram pula, tentang apa pula. Kita pening. Tak. Biar dia bincang sama-sama dia. Ada keputusan, dia akan kita. Itu sudah. Cara umum siapa nak manfaat kadang-kadang tak faham. Jadi saya nampak kadang-kadang tak pernah sesuai lah bagi pandangan saya lah. Baik tuan-tuan yang terhormati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke tidak umat akhir zaman mengamalkan satu sunnah Nabi pahalanya seperti 100 orang mati syahid? Contoh masuk dadah kaki kiri keluar kaki kanan, pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Dia masuk dadah buah kaki kiri ya 100 pahala mati syahid. Tak payah main-main lah tuan-tuan. Kalau kita tengok ni pun cara-cara mengenal hadis palsu ni ialah amalan sikit tapi dia punya pahala terlalu besar. Langkah kaki kiri dia 100 pahala mati syahid. Itu tanda-tanda hadis tersebut tidak benar. Itu ulama letaklah kaedah-kaedah kita nak kenal macam mana kita nak kenal hadis itu betul tak betul. Tapi lepas itu kita bila kita jumpa lagi tu kita rujuk kan. Begitu. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sengaja memegang anjing dan babi lepas itu mereka sama? Adakah ini seperti memainkan agama? Berdasarkan innamal a'malu binniyat, setiap amalan berasaskan niat. Kalau dia niat nak tunjuk ke orang cara sama, tak ada masalah. Tapi kalau nak kata nak memainkan, contohnya apa? Allah Allah berat dalam salah semua mengarut belakang. Itu memegang agama. Tapi kalau nak tunjukkan tuan-tuan, kita nak tunjukkan cara sama dengan betul. Ambil babi sekok kadang-kadang pakat lari belakang babi. Anjing tak apa lagi babi. Kan? Cuba pegang tengok. Ish tak mau peganglah tengok. Ish tak mau pegang. Wah, pegang tu rasa macam kotaknya macam ni. Okey, ada penyelesaian. Kita lagi mana dulu dia rasa kotak ni macam mana buat ni kan? Pergi buat pengayatan untuk cara sama untuk itu pengajaran tak ada masalah. Tapi jangan tunjukkan seronok ni tentang perlu babi dua-dua. Ni apa ni? Apa sampai terang macam tu kan? Setakat nak tunjuk cara, nak tunjuk ajar macam mana boleh ada. Tetapi jangan berlebihan sampai nampak macam meringan-ringankan. Mughaladhah tak mughaladhah. Nak pegang tak apa. Tetapi kena sama. Sebab tu di UPM tuan-tuan, saya duduk kat sana kan, student kan banyak terlibat yang veterina kan student. Memang mereka kena pegang babi, mereka kena pegang. Bahkan ada seorang student tu, dia kata, Ustaz tahu tak pasal babi? Saya kata, saya tak tahu. Hang tahu awaknya? Ustaz tahu, babi basuh macam mana pun bau dia sangat busuk. Bahkan busuk babi
lebih busuk daripada anjing. Saya kata anjing busuk kan? Kalau orang tuan-tuan duduk mandi, buah-buah sabun, buah apa kan busuk? Dia kata busuk sah. Busuk. Walaupun nak mandi sabun busuk, kami tahu, kami duduk suntik. Kadang-kadang duduk dekat klinik haiwan, depan nak kena praktikal kan? Praktikal, main anjing, depan kena peluk pegang, suntik, bau ke tak? Bau. Dan dia kata, Ustaz, sebenarnya busuk-busuk anjing, babi 10 kali ganda lebih busuk. Walaupun babi mandi hari-hari. Busuk. Lepas tu kami cakap kalau kawan keluar daripada kadang-kadang babi, walaupun dia sama semua, dah. Dia bau situ. Keluar kandang mana, bau ni. Gitu. Kan? Memang bau. Dia tetap saya tetapi bau dia. Tetap saya lah. Kita kat anjing sekor, mungkin tengok bau tak bau. Tu anjing, babi lagi busuk. Jadi kata masalah ke depa ni, dia pegang babi, tak ada masalah. Tak. Bukan dia pegang nak seronok dan main-main tak. Ada tugas. Tak ada masalah. Ya. Cuma kita diharamkan untuk makan daging babi. Ingat? Hurimat alaikum maitah wa dam wa lahmul khinzir. Ustaz, ada hadis puasa bulan Rejab di syurga dapat minum air sungai Rejab, sahih ke? Itu tidak sahih. Tidak sahih. Fadilah bulan Rejab cerita dalam syurga ada sungai Rejab. Siapa puasa sehari dapat pahala. Sungai Rejab tidak ada sebenarnya. Para ulama ada bincang dari martabat hadis, tidak sahih. Tetapi nak puasa Rejab boleh puasa, dapat pahala banyak mana, serah kepada Allah Ta'ala. Walaupun fadilah, ada orang menilak semua tak puasa, kena faham, puasa teruskan puasa, cuma fadilahnya serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab sungai Rejab itu tidak sahih. Nabi SAW buat haji ifrad, qiran atau tamattu', mengikut pandangan yang masyhur. Pandangan ulama menyatakan Nabi buat tamattu'. Sebab Nabi mai daripada Madinah, Nabi buat ihram umrah terlebih dahulu. Tapi mana-mana pun tak apa. Orang kata ukur tu hak sunnah Nabi itu hak tamattu' tak. Tiga-tiga sunnah Nabi. Betul Nabi tak sebut. Bila Nabi sebut sunnah ni bukan sekadar perbuatan, kita sebut tadi perkataan pun dia kira sunnah. Jadi maknanya qiran pun sunnah, tamattu' pun sunnah, ifrad pun sunnah. Itu tak ada masalah. Tiga-tiga sunnah. Apakah hukum mengambil upah dengan harga tertentu untuk baca Quran dan dihadiahkan kepada arwah pahala tersebut? Ambil upah tidak ikhlas. Bila tidak ikhlas tak sampai pahala. Ti baca Quran sampai ada pahala pada arwah. Jumhur ulama kata sampai bila baca dengan ikhlas. Kita baca tahlil dekat. Baca tahlilnya. Jadi polemik dalam masyarakat. Oh, boleh baca tak boleh baca, tak boleh baca. Tahlil ni bukan kayak Quran. Mula-mula baca qul huwallah kan. Lepas tu Al-Falaq, lepas tu An-Nas, awal surah Baqarah, akhir surah Baqarah, la ilaha illallah. Ayat Quran lah tu, dan zikir kan ayat Quran. Ayat Quran ni bila kita baca hadiah kepada arwah sampai ke tak sampai, ulama khilaf. Imam Syafi'i kata tak sampai. Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i kata sampai. Jumhur ulama daripada mazhab Hambali, Maliki, Hanafi kata sampai. Jadi maknanya kesimpulannya jumhur ulama kata sampai pahalanya. Bila mana kita niat ikhlas. Batu dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh pun ketika mana menceritakan adab-adab ziarah kubur, dia kata bila kita ziarah kubur sunat untuk kita membaca ayat Quran untuk dihadiahkan kepada si mati. Itu disebut dalam Fiqh Islami wa Adillatuh kitab 4 mazhab tuan. Jadi tuan, jumhur kata sampai. Saya berpegang pada pandangan jumhur, majoriti ulama kata sampai. Cuma dengan syarat ikhlas. Ikhlas. Kalau panggil orang upah, hang baca aku bagi upah, tak baca aku tak bagi upah. Maka dia baca kerana nak dapat upah, dia dapat upah sahaja. Dia dapat upah sahaja sebab dia tidak ikhlas. Jadi maknanya kalau kita dah baca tu, insya-Allah ada 100 orang, mungkin 2-3 orang ikhlas. Jadilah. Ada yang ikhlas, ada yang ikhlas. Ada yang pergi baca, malam ni makan apa? Jamu apa? Tanya orang dulu. Kalau sedap aku pergi baca. Kalau tak sedap tak mau. Ini satu lagi. Itu dari arwah tu. Dari arwah ni elok kali ikut betul-betul sunnahnya. Kita yang buat bagi keluarga si mati makan. Itu betul. Tapi yang jadi masyarakat kita terbalik. Keluarga si mati dah susah, sedih. Bila sedih pula dia nak kena bagi makan orang sihat tak ada. Tak kena ayah dia tu.
Dia tenang sedih, susah hati. No, suami meninggal, ayah meninggal. Lepas tu nak kena fikir bagi makan orang nasihat ni. Tak ada apa-apa masalah, musibah tak ada. Dia kena musibah. Patut orang kena musibah kita yang dibantu dia, tolong dia, jamu dia makan dan sebagainya. Bukan dia main jamu kita. Tu kata terbalik buang, balik. Yang kita bimbang lagi ke mana? Dia pula tak ada ilmu, dia tak ada ngaji pula. Suami meninggal, anak ada 9 orang, sulung umur 19, kecil umur 9 bulan. Sekali dia pula si rumah. Nabi duit mana? Nabi aku duri. Abang kat alung umur 19 alung, pergi ambil duit dekat ayah, tengok ada berapa? Ada 2,000 mak. Pergi beli, kita tepak, catering malam ni, nak bagi orang masjid main baca tahlil ni. Kita buat penuri sikit. Duit tu duit siapa? Duit siapa duit tu? Duit wari, duit sangka antaranya 9 bulan tadi. Anak yatim, kata anak yatim. Itu makan mata anak yatim. Sebab tu saya nampak benda ni boleh diatasi bila mana kita syarat kematian kita kemah hukum. Kita buat lelok tempat kita. Contohnya begini, kalau datang satu kematian dan kita dah mati, kita kata okey, masjid surau akan buat tahlil, akan buat makanan semua. Kita buat di masjid atau buat di mana-mana saja. Kamu nak join boleh, kalau tak mau join boleh hantar makanan ke rumah. Kan? Jadi selesailah masalah. Tapi syarat kematian nak kena buatlah. Jadi kita nak selesai masalah tu, kita takut termakan harta anak yatim. Ustaz, bagaimana nak qada salat yang pernah tinggal tahun-tahun sebelum ini? Yang pertama sekali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, taubat sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Taubat kepada Allah. Kemudian kita qada sekadar mana yang kita mampu. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i, dia kata wajib qada sekadar yang kita mampu, sebagai tanda kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana jika seorang itu tak mengikut pak mazhab tapi mengikut pandangan diri sendiri. Tuan-tuan, kita beli buku matematik, kita bagi kat dia, baca ikut pandangan sendiri. Cikgu pun guna buku ni je. Sebab kadang-kadang orang kata, aku ikut pandangan aku. Sebab apa? Aku pegang Quran dan hadis, aku tak pegang pandangan ulama. Ulama pegang Quran hadis, aku pegang Quran hadis. Baik, kita beli buku matematik, kita bagi kat dia. Hang tak payah tunjuk cikgu-cikgu mana, hang baca, hang buat sendiri formula. Cikgu guna buku ni, hang pun guna buku ni, sama level. Agak-agak boleh tak formula dia buat? Boleh tak? Boleh, tapi lintang bukang. Formula matematik dia tak ke mana, tak pasal apa? Pasal tak faham kan? Hang tahu pun. Ni tak faham. Begitu juga Quran dan Sunnah. Kita nak faham macam mana? Itu melalui mazhab. Itu melalui mazhab. Sebab kita tak mampu untuk mengetahuinya. Ilmu tak ada lantar. Setakat mana ilmu hebat sangat. Kadang perkataan Al-Quran boleh confuse, tak tahu makna dia. Betapa ramai orang ni dia tafsir kepada al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Fitnah lebih besar daripada bunuh. Dia tafsir fitnah itu, dia kata orang fitnah tu lempar tuduhan palsu. Sedangkan ayat ni bukan cerita pasal tuduhan palsu. Ayat ni cerita al-fitnah ni bermaksud syirik. Nampak? Itu pun dah kata lah. Nak kenal? Jadi betul orang macam ni senang ni malas. Bila malas dia boleh rasa. Ustaz, sekarang ramai yang belah kucing dalam rumah. Ramai di Kota Warisan ni ramai belah kucing. Hukum bulu-bulu kucing yang gugur terlalu banyak di merata rumah. Ada juga yang solat dengan kucing. Amboi. Kucing jadi makmum gabarlah. Solat dengan kucing ni. Bulu kucing walaupun berlaku khilaf di kalangan ulama, tetapi pandangannya lebih diguna pakai sebab dia payah kita nak elak, maka dia dimaafkan, bulu dia tidak ada masalah. Sebab dia termasuk haiwan yang hidup dengan manusia. Jadi kita pakai pandangan yang kita kata memudahkan dalam sudut ini ijtihad. Ini ijtihad. Jadi apatah lagi kucing ini memang duduk dalam kalangan manusia, maka tidak ada masalah untuk bulu-bulu dia tidak najis. Kecuali kalau nampak najis itu begitu jelas. Baik. Mungkinkah pandangan Imam Syafi'i tidak menjadi pandangan yang diterima dalam mazhab Syafi'i sendiri? Yes. Mungkin. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kita semua mazhab Syafi'i bukan semua pandangan Imam Syafi'i. Kadang-kadang pandangan Imam Nawawi. Macam saya sebut tadi, Imam Nawawi berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i. Dan soal tadi ni, soal apa? Apa doa, baca Quran tadi kan? Jadi maknanya mazhab Syafi'i ini dipanggil ulama. Ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama. Tapi
Imam Syafi'i ini yang pengasas dia. Jadi kadang-kadang memang beza. Ustaz, mana lebih aula solat? Saya umumkan talian ditutup. Dengan taklah banyak. Mana lebih aula solat di pasar atau solat penuh ketika musafir? Saya rasa bersalah buat solat jemaah di masjid. Kalau rasa bersalah, solat secara tamam dia diberi, kita diberi rukhsah tuan. Rukhsah ni maknanya apa? Maknanya satu kemudahan. Kita nak ambil mana terpulang kat kita. Nak kita nak jamak dapat tak jamak dapat, nak qasar dapat tak qasar dapat. Kemudahan itu diberi pada kita. Kita tak selesa, kita dapat solat jemaah silakan, no problem, tidak masalah. Ustaz, apa hukumnya isteri menziarahi kubur suami? Ada hadis mengatakan haram hukumnya. Hadis apa kata haram? Mana hadis kata haram? Sedang yang bagi kenyataan ada hadis kata haram. Mana hadisnya? Perempuan ziarah kubur boleh tak boleh? Boleh. Memang khilaf di kalangan ulama, dia sebut makruh ke tak makruh. Abdul Karim Zaidan ketika membincangkan perkara ini dalam kitab dia kata dia memilih pandangan yang harus. Sebab berdasarkan hadis Nabi secara umum, Nabi kata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu aku halang kamu untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Kerana dia dapat mengingat kepada kematian dan juga akhirat. Jadi orang perempuan pun termasuk dalam hadis ni, boleh ziarah. Cumanya dengan ada perkara urakan. Itu saja. Atau ikhtilaf. Itu kena pastikan. Okey? Mohon pendapat Ustaz tentang bawa anak masih kecil ke masjid yang mana ada kemungkinan anak ini akan berkosong solat sebagai gangguan bunyi ringtone handphone dan sebagainya. Ini tuan-tuan, bagi saya, kita kalau zaman Nabi, budak-budak pun ada di masjid. Tak elok kalau kita halau daripada masjid. Cuma cara kita susun, kita buat aktiviti untuk dia orang. Kita wakilkan seorang upah dia apa bagi cikgu ke, duduk belakang tu buat aktiviti. Kita bagi upah dia sikit, buat tabung sikit kan, mak bapak pun rasa lega. Sebab apa? Ada orang jaga anak mereka, boleh ajak mereka solat dan sebagainya. Tapi kalau kita tak bagi mereka main, mereka nak pergi mana? Kita balik kan, pergi pusat hiburan. Dia cari, mereka akan cari juga tuan-tuan. Mereka nampak masjid tak friendly, masjid bukan tempat dia orang. Lalu mereka akan pergi pusat hiburan. Akhirnya kita marah, mereka terlibat dengan refit. Kita marah, mereka terlibat dengan ekstasi. Terlibat dengan pil muda. Di masjid tak ada pil muda, ada pil masjid. Lagi kalau lepas isyak tu imam buat announcement, tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Barang dah sampai. Pil muda ada, pil ekstasi dah. Siapa nak jumpa saya? Ada betul tak? Di masjid tak ada tuan-tuan, di pusat hiburan kan? Jadi elok kita bagi anak kita, cuma kita pandai susun. Itu tak boleh ganggu. Dalam masa sama kita nak ganggu dia orang kan? Kita buat aktiviti untuk dia orang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ustaz, maaf mengganggu, ada sedikit pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya solat maghrib lewat kita masuk maghrib 7.30, solat pukul 8 kena main bola. Setiap hari macam tu. Dia nak tegur orang tu, cara dia tegur orang tu faham-faham kan? Dia sengaja melewatkan. Walaupun betul ada waktu ada lagi, tapi penting sangat bola sampai tahap masuk waktu kita ambil wudu siap-siap, mayang di padang aminat. Masuk waktu solat, jom jemaah, Allahu Akbar. Enggak. Lepas tu sambung. Boleh tak? Boleh. Tak timbul fitnah. Dan kita jaga waktu solat. Ni balik lagi dah pukul 8, balik dengan peluh-peluh rehat, belak mandi dan dah lagi syok terus. Tahu. Kan? Baik. Dalam iddah cerai, bolehkah saya pergi masjid? Boleh belajar tauhid dan fiqh dan tafsir. Untuk belajar tidak ada masalah. Macam mana cara nak ganti sembahyang lama? Sebut tadi ya. Sebut tadi cara nak ganti. Gantilah, ikutlah macam mana nak ganti. Sebab dia waktu dia tidak ada waktu larangan tuan. Nak ganti solat tidak ada waktu larangan, waktu dia sebab dia wajib kan. Jadi boleh ganti bersama nama. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Ada lagi yang tak sempat saya nak jawab, saya rasa cukuplah, nanti kita jumpa lagi. Dah pukul 9 lebih dah ikut jam di situ. Dia kuliah saya tahu tak lama-lama dia mula balik kanan, balik kiri, tengok jam. Balik kanan, balik kiri, tengok jam. Jadi kita faham lah. Jadi maknanya kena berhenti lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Ada. Boleh. Bazar dia ada memang berbeza-beza kelam. Bagi kita ni yang kita pada didikan mazhab Syafi'i. Tapi bila macam-macam pandangan juga mazhab lain, boleh kita lompat-lompat ke? Sesuka kita. Baik, kita berpegang atas
Kita bayar zakat fitrah mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi? Mana yang dah difatwakan tu? Hanafi kan? Jadi maknanya apa atas apa yang kita belajar. Anak kita belajar di Pakistan, kata kita mazhab Hanafi. Tiba-tiba dia beramal dengan mazhab Hanafi. Kita nak marah dia? Tak boleh. Sebab tu saya kata, kita beramal atas apa yang kita belajar. Walaupun kadang kita tak tahu mazhab apa. Kadang kita tak tahu mazhab apa, tapi kita belajar macam tu. Kita pun yakin gitu. Kita beramal atas apa yang kita belajar. Bukan kita beramal cari mana mudah. Itu bukan ibadat. Jenis saja cari mudah, itu bukan ibadat. Ibadat ni kita belajar dan kita yakin, kita pun beramal. Tak kisahlah apa pun. Dan memang masyarakat kita belajar atas mazhab Syafi'i, maka kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Walaupun kadang-kadang masuk juga mazhab lain tanpa kita tahu, tapi kita dah diterima sebab kita belajar, maka tidak ada masalah. Yang penting beramal atas apa yang kita belajar. Itu kunci dekat situ. Wallahu a'lam. Baik, sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan sikit sepanjang yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apa yang baik datang daripada Allah, salah-salah syukur maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma waffiqna lid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.